topik kedua kita tentang komputer hardware, bahagian ketiga, storage ataupun simpanan. Okey. Kita mula ya. Okey. Saya nak besarkan sikit. Okay, learning objektif dengan overview ni awak boleh baca lah nanti. Sama je setiap setiap topik adalah untuk memperkenalkan awak tentang untuk topik ni, untuk bahagian ni adalah tentang dia punya storage, hardware punya storage ataupun simpanan dan jenis-jenis dia dan sebagainya. So, storage system karakteristik, dia punya karakter dia. Dia secara asasnya dia ada dua. Satu dia karakteristik dia ada dia ada medium dan dia ada device. Dia ada storage medium dan juga storage device. Storage medium ni adalah medium ataupun benda yang kita nak simpan data kita tu. Contoh kat sini dia bagi DVD disk, cakra DVD tu DVD, CD. Selain daripada tu apa lagi? Memory card, USB, thumb drive, itu adalah dia punya medium dia. Tempat di mana kita nak simpan kita punya data. Device, storage device ni adalah hardware di mana kita masukkan medium tersebut. Adapun hardware di mana kita nak baca data yang kita dah simpan dalam medium tersebut. Contohnya kat sini dia bagi DVD drive. Sebab kita pakai DVD disk tadi, cakar DVD tadi tu. So nak baca dia mesti kena ada DVD drive. Kalau CD kena ada CD drive. Kalau kita pakai memory card, kita kena ada memory card reader untuk kita baca data dalam tu. Dan sebagainya. Lepas tu device ni, storage device ni dia ada internal, dia ada external ataupun dia ada remote. Remote ni wireless lah kita panggil, external ataupun wireless. Remote ni kita panggil wireless lah, kita connect device tu dia connect pada mungkin dia connect pada network contohnya. Dan storage device ni dia akan identified by later. Bila kita cocok kita punya, contohnya kita cocok kita punya external hard disk pada komputer, dia akan identified by later menggunakan abjad. Mungkin D, C, E. Kalau yang internal ni kita dah selalunya kita ada C dengan D. Kalau kita ada partition mungkin ada C dengan D, ataupun kita ada dua hard disk, dia akan tulis sebagai C dengan D. Ataupun kalau kita ada DVD drive, dia akan tulis lah dia punya identification dia by letter tu. Sebahagian daripadanya boleh removable. So dia boleh macam external hard disk lah contohnya, ataupun external storage device, external DVD drive, yang mana kita boleh connect dia pada PC boleh, pada laptop boleh. Dia removable, dia boleh cabut tanggal boleh alih-alihkan je, mobile, senang. Okey, ni contoh storage device yang ada pada laptop. So selalunya kebanyakan laptop sekarang saya tak pastilah. So kalau laptop dulu selalunya dia akan datang dengan DVD drive ni ataupun CD drive ni. Ni salah satu, ni apa lagi? Ni contoh USB flash drive, thumb drive yang dia duduk dalam satu unit yang ada USB. So dia nak transfer, nak baca data dalam pen drive tadi, thumb drive tadi melalui USB ni lah tadi. So contoh kat sini dia kata identifier dia DVD ni identify dalam komputer, dia identify sebagai F. Mungkin dia ada, nanti kalau kita buka kita punya PC ataupun laptop, dia ada contoh kalau yang ada DVD drive tu boleh tengok lah, dia identify sebagai apa, F ke, E ke, G ke. So lepas tu storage ni dia ada yang jenis volatility dan juga random versus sequential access. So volatility ni adalah yang kita minggu lepas kita ada bincangkan tentang volatility dalam RAM. Dia
pilih yang boleh baca dan boleh save. Ada yang non-volatile tu, bila kita turn off, dia hilang. Contohnya macam tu. Random access versus sequential access. Random access ni dia boleh direct access daripada mana-mana lokasi dalam medium tersebut. Sequential access ni means dia nak retrieve data tu, dia kena ada sequence dia. File names dan folder. So dalam kita nak store ataupun nak simpan kita punya file tadi, data tadi, dia dalam bentuk file lah. Contohnya kalau kita minggu lepas amali kita guna Microsoft Word. Microsoft Word tu kita nak save dia dalam bentuk file, dia ada format dia. Apa ni? DOCX, document, dalam bentuk format document. Tu file dia. So file tu kita boleh namakan dia. So dipanggil file name. Kita namakan file name kita, file kita dengan nama yang tertentu yang kita nak lah. Macam-macam kita boleh tulis nama. Folder ni adalah tempat di mana kita nak letak file kita yang telah kita save tadi lah. Ada orang dia tak suka letak dalam folder. Dia letak dalam hard disk dia tu, dia file semua berterabur kat situ. Ada orang dia jenis yang suka tersusun sikit. Setiap kerja dia letak dalam folder. Kalau untuk gambar dia ada folder untuk gambar. Kalau file Microsoft Word dia ada folder untuk Microsoft Word. Contohnya lah macam tu. Okay, so ni apa? Logical versus physical representation. So logical file representation ini adalah individual view document stored as one complete unit in a particular folder and particular drive. So logical file representation ni maksud dia individu yang view dokumen yang disimpan di dalam satu unit particular folder tu ataupun dalam satu drive tu. Physical file representation ni adalah dokumen ataupun folder yang tersimpan di dalam medium ataupun physical location ataupun location. Maksudnya dalam hard disk tersebut ataupun sesuatu hard disk ataupun hard disk yang tertentu. Itu maksud ni dia punya penerangan. Maksud dia yang physical file representation adalah file yang ada physically file yang ada dalam medium. Kalau file tu ada dalam hard disk, kita panggil dia physical file representation yang dalam hard disk tu lah. Kalau dah boleh refer kepada dalam pen drive ke dan sebagainya. Type of storage technology. Teknologi storage ni dia ada pelbagai. So kebanyakan dia ada conventional, dia pakai magnetic tape dia rasanya. Lepas tu dia ada optical disk, optical storage ni, yang optical disk tu lah, DVD. Lepas tu selain pada tu ada elektron. Kalau pakai pen drive, thumb drive, memory card tu, teknologi dia pakai adalah elektron. Cara simpanan dia itu lebih mendalam, nanti kalau awak nak tahu awak boleh Google. So dalam hard drive yang lama yang tebal-tebal tu, kebanyakan dia pakai magnetic tape dalam tu, ataupun dia ada disk, optical disk dalam tu. Okay, hard drive boleh menyimpan data ataupun program untuk kegunaan kita dalam personal computer ataupun komputer office ke, tak kisahlah. So hard drive ni adalah medium dia lah untuk kita simpan data tersebut. So dia ada internal, dia ada external. Internal dalam PC. Contohnya dalam PC ataupun laptop kita yang dah memang built in. External ni yang kita boleh pindah-pindahkan dia. Kita boleh cocok pada, kita boleh sambung pada laptop, ambil data situ, masuk dalam external hard disk. Lepas tu kita pun nak transfer data tu pergi ke PC pun boleh sambung ataupun boleh connect pada PC.
Ada yang jenis yang ada encryption, ada yang tak ada encryption. Contoh kat sini yang encrypted hard disk ni, ini dulu-dulu dia pakai atau dulu ataupun yang nak lebih yang jenis-jenis yang nak ada security, dia kena pakai ni lah, yang ada pakai fingerprint scan ataupun masukkan pin. Kalau hard disk, saya ada satu hard disk Western Digital, dia tak perlu pakai physical pin code macam ni. Dia kena masuk, bila saya nak access hard disk saya tu, saya kena masukkan pin. Nanti dia akan pop up satu Windows untuk masukkan pin, masukkan password. Type je password kita yang kita dah set, nanti kita boleh access hard disk. Tu yang ada sekarang lah, yang saya ada sekarang. Ni yang lama punya kod pakai physical punya fingerprint scanner dengan pin code scanner ni. Okay, magnetic hard drive. Ini adalah magnetic hard drive, magnetic hard disk. Atau kita panggil dia hard disk drive. Ni lama-lama pakai hard disk lah. Tapi masih pakai lagi. Tapi kebanyakan sekarang dah pakai SSD, solid state disk drive. So macam mana data itu disimpan di dalam magnetic disk ni adalah menggunakan tadi tu lah. Dia tetap menggunakan apa yang saya dah terangkan minggu lepas adalah dia data tu akan di-represent sebagai 0 dan 1, binary number. Macam mana dia nak represent binary number dalam disk ni adalah by magnetize. Awak boleh tengok contoh sebelah ataupun awak boleh Google nanti nak lebih faham. Kat sini ditunjuk macam mana nak bagi faham sekejap so kat sini, so dia tunjuk macam mana dia magnetizekan tu. So partikel dalam disk tu dia ada dua jenis lah. Mungkin contoh kita ambil dia ada positif atau negatif partikel. So positif dia represent 1, negatif dia represent 0. Bila sesuatu tempat itu dikenakan magnet, so ada satu partikel, contohnya positif ni partikel, dia akan tertarik. So dia akan naik ke atas. Contohnya dalam disk ni dia macam kan ada SN lah. So dia represent sebagai 01 lah tu. Mungkin source atau north, atau kita panggil negatif positif partikel. So bila positif naik ke atas, dia akan consider sebagai 1. So nanti data ataupun alat nak baca disk ni, storage device ni nanti dibaca. Kalau ada 1 tu mana ada data lah tu. So dia akan baca lah turutan data tersebut, 0101 tu mewakili apa. Macam itulah dia punya konsep. Ini internal hard disk dalam laptop ni, contoh dia. Dia ada satu mekanisme alat untuk dia baca data di atas disk tersebut. Kat sini dia guna, di sini dia tulis apa ni? Dia tunjuk head and write head ni, read and write head ni. Benda ni lah yang akan magnetizekan disk tersebut untuk simpan data dan baca data yang ada atas disk tersebut. Ni contoh-contoh dia lah. Macam mana hard disk ni disusun. Hard disk organization, dia ada tracks, dia ada sektor, dia ada cluster, dia ada silinder. Tracks ni adalah, tracks ni kita boleh bayangkan macam track larian di stadium. Track dia. Stadium kan bentuk bujur kan, ada track larian. Dekat atas hard disk tersebut, cakar hard disk tu, dia ada track macam ni lah. Dia ada track untuk disimpan data. Data ni akan disimpan bergantung kepada track, sektor, cluster dan silinder. Contohnya macam ni. Track ni yang pertama tadi. Track ni benda yang line yang mengelilingi cakra ni, disk ni dipanggil track. Kedua dia apa? Kedua sektor. Sektor small pieces of track. So small pieces track ni dipanggil sektor. Ni sektor dia, sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4, sektor 5, sektor 6, sektor 7, sektor 8, sektor 9.
Lepas tu ada cluster. Apa tadi? Cluster consists of one or more sector. Ni yang kuning ni kita panggil cluster. Tiga. Satu track tu adalah track yang mengelilingi cakra tersebut, disk tersebut. Lepas tu dibagi pada sektor pula. Dia bergantunglah kepada pembuat hard disk tersebut. Mungkin kat sini dia ada 11 sektor. 11 sektor. Ada yang mungkin ada 13 sektor. Ada mungkin ada 8 sektor. So bergantung. Lepas sektor dia ada cluster. Dalam satu cluster ni pula yang data yang ada duduk di sesuatu sektor. Dia tak kisahlah sektor mana-mana. Dia boleh bersambung dua sektor. Dia panggil cluster. Lepas tu silinder. Silinder ni adalah inilah dia. Hard disk kita ni disk dia tu dibina dalam bentuk silinder. Maknanya dia ada layer dia. Dia bukan disk keping disk je dalam hard disk kita tu. Optical disk kita ke apa, hard disk kita, magnetic tape kita ke, magnetic disk kita tu, dia by layer. So dalam layer ni kita panggil disk yang duduk dalam layer ni kita panggil silinder lah. So dia ada disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 dalam silinder tersebut. Dia disk yang di stack. So lagi banyak disk dalam satu silinder, lagi besar lah storage dia, lagi banyak data yang boleh disimpan. So data ni dia baca dan dia simpan data bukan pada disk pertama saja. Bila disk pertama tu dah penuh, dia boleh pindah pergi disk kedua. Dia punya alat untuk baca dan hit dia tadi tu. Mana tadi hit dia? Ni alat dia ni. Benda ni dia ada banyak. Kalau yang ada stacking tadi tu, dia ada banyak lah hit dia ni. Bawah-bawah tu pun ada setiap disk ni dia ada hit dia. So dia boleh simpan data kat situ. Dia boleh tulis data, simpan data, baca data untuk setiap disk. Contoh dia tadi. Ni dalam industri lah. Kalau kalau hard disk awak rosak ke, terbakar ke, laptop terbakar tapi ada data penting dalam tu, dia ada satu expert untuk data recovery. Kena bayar lah. Sekarang ni pun ada juga data recovery. Ada kedai-kedai tertentu, third party punya kedai, dia boleh recover balik data tapi berbayar. Kegunaan dia biasalah untuk dapatkan data daripada storage device yang dah rosak, yang damage. Kalau ada data penting, dia nak ambil balik, kena pakai data recovery expert ni lah. Ini solid state hybrid drive. Dia tak sama macam SSD, dia ada dua. Dia masih pakai disk dan juga dia pakai memory chip dari flash memory. So kenapa dia ada hybrid adalah pertama sekali dia lebih murah daripada SSD. Dan dia lebih laju daripada typical common ataupun traditional hard disk. Sebab data untuk contohnya kalau untuk internal hard disk lah. Kalau internal hard disk awak dia pakai jenis SSHD ni, untuk running komputer ataupun operating system dia akan letak dalam flash drive. Bila dia duduk dalam flash drive ni, dia tak ada mekanisme motor macam ni, so dia lebih laju lah. Komputer nak akses tu lebih laju. Pakai hard disk, pakai yang ada magnetic ni, yang ada motor ni, yang ada pergerakan mekanikal ni, dia lambat sikit. So selalunya untuk mechanical hard disk ni, yang hybrid punya, application ataupun operating system diinstall dalam flash memory chips. Data lain selain daripada tu dia akan save ataupun store dalam magnetic hard disk, macam file ke, mana-mana yang tak penting, gambar ke, semua duduk dalam. Itulah kegunaan dia. Kenapa kebaikan dia tadi cakap tadi dia laju daripada hard disk, tapi tak semahal SSD, tak semahal solid state. Solid state dia memang totally tak ada disk tu, dia tak ada motor tu, dia pakai flash drive tu. So dia lebih mahal dan lebih laju. Ni internal dan external hard disk. Tadi saya dah terangkan, internal tu duduk dalam PC ataupun laptop, external tu yang kita boleh bawa ke mana-mana mobile, portable, yang disambung menggunakan USB port, USB connection. Ni example hard disk.
Ada yang full size, yang hard disk besar ni full size external hard disk. Ada yang hard disk yang portable macam ni yang tengah ni. Ada yang wireless hard disk. Awak boleh tengoklah di market. Kebanyakannya pakai portable hard disk ni, senang dibawa ke mana-mana. Disk access time ni adalah hard disk punya speed lah. Disk cache ni konsep apa yang use ni juga penting. Setiap kali ada perkataan cache ni adalah di mana dia simpan data tu sementara supaya senang kita nak akses dengan cepat. So sistem boleh akses ataupun nak dapatkan maklumat tentang sesuatu data tu dengan cepat, dia akan pergi ke cache ni dulu. Sebab tu ada dalam komputer ada cache memory. Sebab tu internet browser pun dia akan simpan cache dalam kita punya memory. Sebab dia tahu kita nak pergi search tu kat alamat tersebut, dekat browser tersebut, dia nak download masuk kita punya PC lambat, so dia dah simpan siap-siap cache tu dalam kita punya memory, so kita tak perlu tunggu lama sebab lebih cepat sikit. Itulah dia punya konsep untuk speed up dia punya performance. Betul, hard disk juga boleh dipartitionkan, boleh dibahagi-bahagikan. Dia panggil hard drive partitioning. Kadang ada satu PC awak ataupun laptop awak hanya ada satu hard disk yang bersaiz mungkin 1 terabyte. Tapi awak nak asing-asingkan dia, awak boleh partitionkan dia. Awak boleh bagi kepada 2, kepada 3 bahagian, 4 bahagian, terpulang lah. Selalunya mungkin bagi, kalau 1 terabyte, mungkin bagi pada 3 bahagian lah. Bahagian pertama mungkin awak nak 200 gig, bahagian kedua nak 400 gig, bahagian keempat nak 400 gig. Terpulang lah. Awak boleh partitionkan dia. Partitioning ni macam-macam lah benefit yang ada. Kita boleh asingkan data yang kita nak simpan, data biasa, file apa semua, folder dalam satu partition, dan satu partition utama sebagai satu tempat untuk kita letak semua application, software ke operating system, satu partition. So senang. Selain itu, ada yang nak dual boot system, maknanya dia boleh masuk dua operating system dalam PC dia. So dia ada satu hard disk, so dia nak ada dual operating system. Contoh dia nak ada Windows dan juga apa satu lagi Mac OS lah, dia nak masuk. Kalau boleh lah. So dia kena partitionkan lah hard disk dia, satu untuk Windows, satu untuk Mac OS. So bila dia nak buat kerja dalam Windows, dia access Windows punya partition, and then dia nak access Mac OS punya hard disk, dia masuk dalam partition Mac OS. Selalu dia kena restart balik. Restart waktu nak access PC tu, nanti dia akan tanya nak masuk partition mana. So hard disk ni kita dah boleh partition dia. Kita juga boleh boleh tentukan size untuk partition tersebut. Boleh tentukan maximum size, minimum size. Dan kita boleh formatkan dia mengikut format yang tertentu. Kat sini dia ada FAT, dia ada FAT32, dia ada NTFS. So setiap format ni setiap format ni dia boleh macam mana saya cakap, setiap format ni dia ada saiz yang tertentu yang dia boleh formatkan, contohnya. Dan bukan setiap format boleh dibaca untuk semua operating system. So dia ada satu format yang dia boleh baca yang macam universal lah. Rasanya exFAT tu dia universal. Maksudnya Windows pun boleh baca format tu. Mac OS pun boleh baca format tu. Contohnya kalau awak ada satu hard disk, external hard disk, awak nak guna di dua-dua devices, yang mungkin Apple punya device pun nak guna, nak buka kat situ, Windows punya device pun nak buka kat situ. So awak kena format hard disk awak tu dengan format yang universal, yang dia boleh baca kedua-dua devices tu. Contohnya exFAT tu, dua-dua device boleh baca. Kalau FAT32 atau FAT ni katanya Windows je boleh baca. Nanti awak nak buka dekat Apple punya mungkin iMac ke MacBook ke, dia boleh baca tapi dia tak boleh edit, tak boleh nak copy, tak boleh nak alih file, tak boleh nak delete. So awak kena
check lah kalau awak nak guna di mana. Kalau nak universal, boleh format pakai guna universal punya format. Interface standard determine how to so apa ni, hard drive ni dia connect pada komputer guna interface punya standard lah. Selalunya standard awak akan dengar orang panggil SATA. Itu standard punya connection lah, antara hard disk kepada komputer. Selain tu dia ada serial attached CSI ni, SAS ni, fiber channel internet access, ni yang lain lah. Quiz ni nanti awak boleh baca, senang je, tak ada masalah. Optical disk. Optical disk ni adalah cakar optik ataupun cakar yang bentuk bulat tu. Kegunaan dia banyak lah untuk simpan data dalam tu. Macam ni, dia boleh representing data on macam mana nak represent data atas optic disk. Dia ada bits dan len yang represent, dia mesti data ni yang nak mudah komputer faham, dia mesti represent dengan 0 dengan 1 je. Binary code. Macam mana dia nak represent 0 1 atas optical disk ni? Dengan menggunakan sistem ataupun dipanggil bits atau len lah. Dia ada lurah, dia ada len, dia ada lurah, dia ada nanti macam mana benda tu dibuat menggunakan laser beam tadi kat sini. Yang pertama dia cakap optical disk ni dia boleh dibaca dan ditulis di atas tu menggunakan laser beam. So laser beam ni akan tentukan bits dia, len dia. So transition antara bit dengan len tu akan represent 1. No transition maknanya kosong. Macam tu lah. Read only optical disk maksud dia disk yang dah ada data siap-siap, yang hanya kita disk tu kita boleh baca je dia punya data tu. Kita tak boleh tulis ataupun kita tak boleh record apa-apa. Dia ada recordable ataupun rewritable disk. Yang ni disk ni kita boleh simpan ataupun rewritable lah. Kita boleh simpan data berulang kali. Kita boleh tulis, kita boleh read atau write berulang kali atas data tersebut, atas disk tersebut. Ini macam mana dia laser beam tadi dia recordkan 01 menggunakan len dan bit. Dia tentukan len dan bit tu. So beam yang kat sini ada beam pertama, beam kedua. Beam pertama adalah untuk membaca, beam kedua adalah ni contoh. Beam pertama laser adalah untuk membaca Allah. Okay. Beam kedua adalah untuk tulis data. So beam kedua ni lah akan tentukan dia punya pit tu. Dia akan buat create pit tu. Pit tu macam satu tanda hitam atas ataupun elektron bersifat negatif ataupun positif atas disk tersebut. So yang beam reading ni dia akan baca lah. Kalau ada transition maknanya dia ada data dia represent 1. Kalau tak ada kosong maknanya kosong. Contohnya macam tu. Ni optical drive tadi. Ni yang untuk baca optical drive ni external ataupun internal drive lah untuk baca optical disk, CD ataupun DVD anda. Awak semua tadi. Macam ni lah. Boleh connect pakai USB. Kebanyakan sekarang ni connect pakai USB senang. Kadang ada yang wireless. Contoh-contoh jenis optical disk. Saiz dan juga bentuk dia. Kebanyakan ni sekarang standardized bentuk bulat lah disk tu. Saiz dia ada saiz 125mm dan juga ada mini disk. Saiz dia 80mm. Nanti awak boleh jumpa di pasaran. Ada. Advantage dia senang boleh dibawa ke mana-mana. Dia pun ada pelbagai kapasiti bergantung kepada jenis. CD disk ni dia boleh simpan data sebesar sampai 700 MB sahaja. Kalau DVD dia ada sampai 4.7 GB boleh simpan data single layer. Kalau yang dual layer dia boleh simpan 8.5 GB. Kalau BD disk ni, BD ni Blu-ray. Blu-ray ni boleh simpan data besar sikit, dalam 25 GB untuk single layer, 50 GB untuk dual layer. BD XL ni adalah Blue Disk Extra Large. Blue Disk ni kebanyakannya
CD game lah, Xbox ke, PS4 ke PS5 ke, dia pakai Blue Disk punya cakra untuk dia punya simpan data game dia tu. So kita nak main game, masukkan disk tu, Blue Disk tadi tu, kita pun main game. So selain daripada tu dia ada Ultra HD Blu-ray yang boleh simpan data sebanyak 100 GB. Ini untuk 4K punya movie. So selain daripada dua layer atas bawah, ataupun dipanggil double sided. Dia ada disk yang ada double sided. Ini dia punya summary tentang capacity dan kegunaan dia lah. CD kebanyakan dia untuk audio, delivery data-data kecil. Tengoklah berapa data yang awak nak simpan dalam disk tersebut. Kalau besar data dia, kena guna cakra yang tertentu lah, yang besar. Kalau DVD, nak simpan data DVD, gambar apa semua, video yang ni boleh simpan dalam DVD. Kebanyakannya DVD lah. Tak mahal sangat, tak murah sangat, senang akses. Blue disk, Blu-ray disk ni mahal sikit. Tak sesuai, tak worth it untuk kita lah, bukan untuk simpan data. Lepas tu dia ada read only, optical disk, CD-ROM, DVD-ROM dan BD-ROM. Ini adalah jenis-jenis disk dia. Jenis disk ni adalah dia hanya boleh baca, tak boleh erase ataupun reuse. Ini CD-ROM yang biasa yang dah ada data dalam, contohnya macam lagu yang kita beli. Dalam CD-ROM ada CD audio yang beli dekat kedai muzik. Kita tak boleh padam, tak boleh nak reuse, kita boleh baca saja. Tu dipanggil CD-ROM, DVD-ROM dan juga BD-ROM, Blue Disk ROM ni. Tu. Yang recordable ni kita boleh CD kosong, CD atau DVD kosong atau Blu-ray kosong yang kita boleh record. Kita boleh record, tapi lepas kita record, kita tak boleh nak erase data tu. Maknanya kita beli CD kosong, kita nak simpan data kita, simpan gambar ke, video ke, nak jadikan dia video punya CD ke, DVD ke, kita pun write atas tu, atau DVD tu, kita pun boleh tengok. Cuma kita tak boleh, kemudiannya kita tak boleh nak erase lah, tak boleh nak guna semula. Itu recordable optical disc lah. Dia panggil apa? CDR, DVD-R. Untuk yang boleh padam, boleh tulis banyak kali, dia panggil rewritable optical disc, CD, RW, DVD, RW. So ni dia macam hard disk, kita boleh, tapi dia ada limitation dia lah. So kita boleh simpan, tulis data atas tu, kemudian kita erase, boleh padam, ataupun kemudian kita boleh guna balik banyak kali sampai CD tu jahanam. Okey. Ini trend lah. Trend sekarang guna Ultra HD untuk 4K punya Blu-ray. Selalunya cerita 4K pakai guna Blu-ray punya disk. Ini nanti awak boleh tengok. Flash memory storage system adalah medium lah, salah satu storage medium. Menggunakan flash memory yang tak gunakan disk tadi. Ini salah satu cara yang lain lah. Data tadi tu dia pakai laser beam untuk simpan data. Yang untuk flash memory ni dia pakai elektron. Cara dia nak simpan, teknologi elektron. Macam mana dia nak simpan data dalam dia punya memory tadi, flash memory. Lepas tu dia ada juga embedded flash memory ni, adalah memory chip yang telah di-embed dalam satu produk macam smartphone, TV, peti ais. Kebanyakan dia ada embedded. Ini contoh embedded flash memory, yang memory yang dah ada ataupun storage yang ada dalam tablet, smartphone contohnya, yang kita tak boleh dah nak upgrade dia. Dia dah memang embedded, memang dah ada SoC, system on chip. Dia duduk dalam chip tu. Kalau nak upgrade dia, satu kerja yang susah lah. Selalunya pengeluar tak akan buat lah. Third party dia mungkin akan buatkan. Saiz dia kecil, contoh dia saiz dia kecil daripada apa tu, paperclip, contoh. Selain itu dia ada memory card, flash memory card reader. Kalau ada jenis-jenis yang pakai flash memory storage, dia ada reader dia. Macam SD card untuk phone ada, SD card untuk kamera ada. So untuk baca tu dia kena masuk kepada dia punya SD card reader. Kadang-kadang komputer ataupun laptop dia dah ada built-in SD card reader. Kalau tak ada, dia kena beli SD card reader yang lain, yang ada USB connector,
masukkan SD card pada reader tersebut, cocok pada laptop yang ada USB. Dan pelbagai lagi lah. Ini contoh-contoh dia. Memory card, reader dan adapter. Ini memory card. Ini memory card dia. Contoh dia 64GB. Ini reader dia. Ini micro SD card. Dia saiz kecil sikit. Ni pun micro SD card. Masuk pada reader dia bentuk USB port. Ni ada USB port. Ni SD card bersaiz biasa. Ni micro SD card. So macam itulah dia. Kalau awak pakai micro SD ataupun SD card nak masuk pada PC yang tak ada port dia, kena pakai yang external punya ataupun reader dia macam yang saya tunjukkan ni tadi. Selain daripada tu ada flash memory card yang dah ada USB connector. Contohnya macam sebelah ni lah, gambar sebelah ni. Jenis USB flash memory ataupun pen drive ke thumb drive ke yang dah siap ada connector USB, so boleh cocok terus kepada USB port. Ni USB flash drive tadi. Ada SD card masuk pada USB flash drive. Itu boleh connect pada komputer. Ni USB flash drive. Flash drive, contoh flash drive yang ada USB tadi. Dia dah siap ada. So kita tak perlu adapter ataupun reader. Sekarang ni macam lah, banyak-banyak lah ada conventional drive ni. USB pen drive ni banyak lah kita selalu guna. Ada yang jenis low profile, dia punya tu pendek. Jenis kita kebanyakannya pakai yang ada yang panjang macam ni. Ada yang jenis yang pendek macam ni, low profile, kecil-kecil. Ada yang custom punya, bentuk lanyard ke, ada bentuk card ke. Ni micro drive. Micro drive ni drive yang kita boleh yang ada micro punya connector lah, yang boleh cocok pada phone. Selalunya phone kan pakai micro punya USB. So ada drive yang ada micro USB yang boleh transfer data ataupun gambar daripada phone pergi masuk dia punya drive, flash drive dia. Ni salah satu contoh. Ini contoh teknologi nak kata yang ada tapi tak berapa powerful lagi lah. Dia nak jadikan tiny PC yang di mana PC lah bentuk pen drive. Macam-macam dia boleh kat situ. Dan saiz pen drive tu dia ada HDMI connector yang boleh dicocok pada monitor. Kat situ juga dia ada USB port, dia ada power switch dan sebagainya. So sebab dia kecil sangat, untuk buat masa ni CPU dia ataupun GPU dia, processor dia tak adalah sepower PC. Sekadar untuk kegunaan normal harian boleh. Contohnya macam Chromecast, yang ada smart TV, ada function smart TV. Dia ada TV monitor tapi dia tak ada function smart TV, dia belilah tiny PC macam ni. Salah satu contoh dia adalah Chromecast. Nanti awak boleh search apa itu Chromecast kalau tak tahu. Ketiga nanti awak baca, senang je semua ni. Ni jenis-jenis storage system yang lain. Tadi hard disk, ada disk, optical disk. Ada juga network storage, dia panggil NAS, network attached storage, di mana ada storage yang high performance yang boleh connect kepada pada satu network. So ramai pengguna PC boleh akses storage ni. Storage ni besar dan high performance. So contohnya dalam satu rumah ataupun satu bangunan, dia nak ada satu specific storage yang boleh dikongsi dalam network. Dia akan buat satu storage gunakan NAS ni lah. So semua orang boleh akses, boleh simpan data kat situ, boleh akses data kat situ dan sebagainya. Lepas tu dia ada storage area network, di mana dia ada hard disk dalam network yang berlainan tapi dia bersambung dalam satu main network. Ini untuk organisasi yang lebih besar lah. So, contohnya UPM. UPM dia ada satu main network dan dipecah kepada network kecil untuk jabatan-jabatan. Contohnya, lepas tu setiap jabatan dia ada hard disk dia yang connect kepada network tersebut. So setiap jabatan ni ada hard disk dia sendiri dan
Semua network ni akan sambung pada satu main network. Macam itulah contoh dia, konsep dia. Storage area network ni. Ni contoh network storage. Contohnya macam paling senang, bila awak dan kawan-kawan awak duduk satu rumah, tapi connect dengan satu network yang sama ataupun wifi yang sama. Nanti awak boleh check kat bahagian network tu, awak akan boleh tengok bahagian public tu, awak akan nampak siapa yang publickan folder dia, semua orang boleh access dalam folder daripada komputer kawan-kawan yang lain. Contohnya kalau saya ada satu public folder dalam PC saya, awak pun ada satu folder yang awak publickan dalam PC awak. So kedua-dua folder ni akan ada di dalam network yang kita boleh access lah. Awak boleh access saya punya, saya boleh access awak punya. Itu salah satu contoh yang senang nak faham lah network storage ni. Cloud storage ni macam biasalah. Cloud storage ni ramai orang guna. Google Drive, apa macam ni, Dropbox, itu adalah cloud storage. Storage yang ada di alam maya, di internet. Yang kita akses guna melalui internet. Ini contoh-contoh cloud storage, ada Google Drive, Dropbox, apa lagi, iCloud, dan bermacam-macam lagi lah storage yang ni. Smart card adalah, jangan ada kawan nak masuk ni. Jangan sikit lagi. Beberapa slide lagi. Smart card adalah storage yang berbentuk kad, sebesar kad bank lah, debit card ataupun credit card. Dia ada contain data dalam tu. Dia boleh simpan data, dia ada maklumat dalam tu. Contohnya macam siapa dia selalu pergi pump minyak, dia ada Mercer card. Itu salah satu smart card lah. Selain daripada tu apa lagi? Kalau ada Big Pay punya card, kalau siapa tahu Big Pay, dia ada satu card Big Pay. Apa tu, D-Link? Itu pun sama sebab smart card. Kadang kita boleh kad tu kita boleh top up. Top up kita pun guna kad tu. Dia bukan credit card ataupun debit card, dia hanyalah kad smart card, tapi kita boleh letakkan duit dalam tu. Itu salah satu contoh smart card lah. So smart card ni dia kena ada smart card reader, contohnya. Macam-macam smart card ni, bukan untuk beli minyak sahaja, untuk simpan data, untuk akses rumah pun ada, untuk akses pejabat pun ada. Contoh ni macam dalam gambar ni lah, nak akses apa ni, nak akses office dia pakai kad. Lepas tu ada contoh kedua, touch and go. Kalau dekat Semenanjung ada touch and go card. Kita nak naik taxi, nak naik train ke apa ke, kita masukkan duit dalam touch and go card tu, kita wave je kat dia punya kaunter tu, nanti kita pun, kaunter bayar tiket tu, kita pun boleh masuk. Contohnya, itulah salah satu contoh. Okay, storage system untuk large computer system. So, untuk business ataupun untuk organisasi besar, dia akan pakai satu storage system yang besar. Dia lebih kurang macam NAS tadi. Network attached system tadi tu, storage tadi tu adalah untuk kegunaan network yang kecil. Kalau company besar, dia kena pakai yang lebih laju lah, lebih high speed punya hard drive, atau dia panggil large computer system. Dia akan ada stack macam ni. Dalam satu storage system ni, dia boleh masuk banyak hard drive, banyak hard disk dalam tu, untuk simpan data untuk satu organisasi dia. Contohnya Google ke, dia company-company besar-besar ke, dia nak ada simpan data, dia kena ada satu rack ataupun rak yang besar untuk dia letak banyak dia punya hard disk. Satu hard disk tu mungkin, kat sini contoh, satu hard disk tu mungkin bersaiz 3 terabyte. Ada tu boleh satu rack tu, satu storage system tu, dia ada 240 hard disk. So berapa banyak? So boleh ada 300 ataupun 520 terabyte punya saiz. Ini untuk kegunaan company-company yang besar, dia nak simpan banyak data.
RAID, Redundant Array of Independent Disk. Ini adalah satu metod untuk simpan data di dalam satu atau dalam dua ataupun lebih hard disk. Dia punya metod untuk simpan data dalam dua atau lebih hard disk. So RAID ni ada by level lah. Dia ada RAID 1, RAID 0, RAID 1 sampai RAID 5 rasanya. Kegunaan dia adalah untuk keselamatan lah. Dari segi fault tolerance, kerosakan, untuk mengurangkan kerosakan ataupun kehilangan data. Dua contoh utama yang selalu digunakan, teknik yang selalu digunakan dalam RAID ni adalah stripping dan mirroring. Stripping ni adalah satu data tu dia akan dibahagikan kepada dua. Separuh data tu dia akan masuk hard disk pertama ataupun storage yang pertama, separuh lagi dimasukkan kepada storage yang kedua. Kegunaan dia adalah, benefit dia adalah kenapa? Sebab laju lah. So dalam dia nak simpan satu data tu mungkin makan untuk satu hard disk mungkin makan masa 1 saat. Tapi kalau dipecah dua, masukkan dua hard disk serentak, dia mungkin pakai 0.5 saat, half dalam 1 saat tadi. Dan juga sebagai security lah. Mungkin ada orang nak access, nak curi data dia. Dia boleh access satu hard disk saja. So dia hanya dapat separuh saja data. Yang data separuh tak dapat. Teknik kedua adalah mirroring. Yang ni dia akan buat satu kopi. Dia akan data tu dia akan disimpan dalam dua hard disk. Maknanya data yang sama dia ada kopi yang satu masuk hard disk satu kopi lagi masuk hard disk kedua. Ini untuk segi keselamatan lah. Kalau satu hard disk tu rosak, maknanya ada satu lagi hard disk yang data dia ada. Ini tak nak kehilangan data lah selalunya orang guna. Kalau data-data penting, dia nak buat backup, disimpan dalam dua disk, dua storage. Menggunakan teknik ni lah, RAID ni, method ni. Dia banyak lagi ni baru RAID 0 dan RAID 1 tadi, RAID 0, RAID 1. Dia ada RAID 2, RAID 3, RAID 4 dan sebagainya. Ini adalah RAID sistem yang terbaru. Sebelum ni, ini yang public senang access. Sebelum ni nak guna method tu, dia kena ada satu specific engineer yang buat untuk satu organisasi tersebut lah. Macam computer engineer ke, dia akan kawal. So new version ataupun new RAID system ni, kita sendiri kat rumah pun boleh buat kalau kita nak simpan data kita dalam banyak-banyak hard disk sebagai keselamatan ke, nak buat backup ke. So dia ada satu alat yang dikeluarkan oleh company Drobo ni, dia panggil Drobo Storage System. Konsep dia sama sahaja, tapi ini untuk personal use. Yang tadi tu untuk organisasi use. Archival storage system ni adalah kita nak archivekan ataupun nak arkibkan data kita yang kita dah tak guna. Kita rasa kita dah tak guna lama, kita nak simpan dalam satu data yang satu tempat storage long term. Kita ada sistem, dia panggil archival storage system ni lah. Selalunya ni akan ditentukan oleh komputer tu sendiri. Kalau PC kita mungkin kita akan simpan sendiri lah. Kalau macam organisasi besar, certain data yang dia dah tak guna, mungkin dah bertahun, data-data klien dia yang tahun-tahun lepas yang mungkin tak akan access untuk tahun ni. So data tersebut akan dipindahkan kepada archival storage system ni untuk disimpan untuk kegunaan di masa akan datang. So hard disk yang sedia ada boleh dikosongkanlah untuk simpan data yang baru, contohnya. Option yang ada macam biasalah, ada magnetic tape, ada hard drive. Untuk storage system ni dia ada panggil helium hard drive ni, hard drive yang bersaiz besar lah. Helium tu adalah kandungan helium dalam hard drive tersebut. Kenapa diguna helium? Banyaklah kebaikan dia berbanding dengan udara biasa. Dia awak boleh search kenapa helium. Dan sebagainya, ada yang pakai Blu-ray disc. Selain itu, boleh simpan ataupun archivekan dia punya data, simpan data yang tak guna kat cloud storage. Kalau dia ada cloud storage besar-besar sampai terabyte, dia boleh simpan kat situ. So hard disk yang fizikal dalam PC atau laptop dia boleh guna untuk simpan data yang baru. Ini example of data archiving. Ini hard disk untuk disimpan data lah. Helium hard drive 10 terabyte simpan data. Ada selain itu ada magnetic tape, contoh dia.
evaluating your storage alternative. Ini cara awak nak mencari alternatif untuk simpan data. Apa yang awak perlu fikirkan untuk cari storage data yang alternatif. Contohnya, awak akan fikirkan tentang speed, kelajuan hard disk tersebut, laju ke tak laju, berapa besar storage dia, berapa senang, convenient dan portability, senang dibawa ke mana-mana, convenient kena access, compatible ke dengan awak punya PC ataupun laptop. Itulah. Tu awak boleh cari mana yang sesuai dengan awak punya personal devices. Boleh connect dengan USB port ke tidak, boleh senang dibawa-bawa ke tidak. Itu salah satu cara untuk kita memilih storage devices kita lah, external, untuk kalau kita nak pilih, membuat pilihan. Okey, kita sudah sampai ke penghujungnya. Ada sebarang soalan?